Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita berjumpa lagi untuk pada hari ini, iaitu tentang bab 4.2 pertahanan badan. Okay, saya akan tunjukkan slide untuk antigen, antibody dan keimunan badan. Kita tengok dulu maksud keimunan. Apa maksud keimunan? Keimunan ialah keupayaan badan untuk melawan jangkitan penyakit. Maksudnya setiap orang dia ada tahap keimunan masing-masing. Jadi setiap orang mempunyai keupayaan badan untuk melawan jangkitan penyakit, dan keimunan ni tidak samalah untuk setiap orang. Okey, apabila organisma penyebab penyakit memasuki badan, sistem pertahanan badan mengenali organisma tersebut sebagai benda asing. Jadi dalam badan kita ni dah ada sistem pertahanan badan tu, dia akan anggap organisma yang masuk tu, organisma yang menyebabkan penyakit tu, tak kisahlah organisma yang menyebabkan penyakit tu sama ada virus COVID-19 ke, virus sesama ke, bakteria ke. Jadi sistem pertahanan badan kita tahu, organisma ni benda asing. Apa saja yang masuk yang bukan sepatutnya masuk dipanggil sebagai benda asing, dan dia sebut di sini sebagai antigen. Benda asing tu dipanggil sebagai antigen. Jadi awak kena tahulah maksud keimunan tu apa, antigen tu apa. Okey. Antigen merangsang sistem pertahanan badan. Jadi antigen ni, benda asing yang masuk ni, dia akan merangsang sistem pertahanan badan untuk menghasilkan antibody. Jadi bila antigen masuk, automatik sistem pertahanan badan kita akan menghasilkan antibody ke dalam aliran darah. Antibody ni ada dalam aliran darah. Kenapa dia hasilkan antibody? Kenapa sistem pertahanan badan ni hasilkan antibody? Tujuan dia hasilkan antibody ni adalah untuk memusnahkan antigen tersebut. Sebab antigen yang masuk ni benda yang tak baik lah, benda asing yang tak baik. Jadi antibody lah yang boleh bunuh dia. Jadi siapa yang hasilkan antibody ni? Daripada sistem pertahanan badan. Jadi persoalan di sini, adakah antibody kita cukup untuk melawan penyakit tersebut? Itu bergantung kepada tahap keimunan seseorang. Jawab tengok sekarang yang gambar ni, tindakan antibody terhadap antigen. Okey, ni antigen. Antigen ni warna hijau ni, benda asing warna hijau ni, benda jahat ni. Kita panggil kuman lah kononnya. Boleh jadi virus atau boleh jadi bakteria kan. Jadi kita panggil dia antigen. Senang gunakan istilah antigen. Ini antibody. Antibody yang dihasilkan daripada keimunan badan kita, sistem pertahanan badan tadi. Jadi sekarang ni tugas antibody ni adalah untuk memusnahkan antigen. Okey, seterusnya kita tengok pula tentang keimunan. Okey, keimunan ada dua jenis, iaitu keimunan aktif dan keimunan pasif. Okey, keimunan aktif ni pula kita bahagi pada dua jenis juga. Sama ada keimunan yang diperolehi apabila seseorang sembuh daripada jangkitan penyakit kerana badan menghasilkan antibody sendiri. Contohnya kita demam katakan. Bila kita demam, lepas baik daripada demam, automatik badan kita akan menghasilkan antibody. Ini memang antibody yang dihasilkan sendiri oleh badan kita selepas sahaja kita baik daripada sakit, sembuh daripada sakit. Memang badan kita tu akan automatik menghasilkan antibody. Okey, antibody yang dihasilkan oleh badan sendiri selepas serangan suatu antigen kekal di dalam badan dan melindungi badan kita daripada jangkitan semula pada masa hadapan. Tujuan dia adalah antibody ni boleh melawan balik penyakit tu supaya kita tak demam banyak kali lah. Mungkin kalau demam pun tak teruk macam demam yang kali pertama, sebab antibody dah ada dalam badan kita. Okey. Kemudian satu lagi keimunan kita boleh dapat, keimunan aktif. Keimunan aktif ni kita boleh dapat satu lagi melalui imunisasi. Program imunisasi yang sekarang tengah sibuk berlakulah, contohnya untuk virus COVID-19 kan, kita panggil suntikan vaksin. Sebab tu orang sibuk nak suruh pergi suntikan vaksin tu, sebab nak dapatkan vaksin ni untuk menghasilkan, untuk tolong menghasilkan antibody dalam badan kita. Kita dapat vaksin supaya dalam vaksin tu ada, vaksin ni sebenarnya adalah virus yang telah mati, yang telah dimatikan, dilemahkan dan dimasukkan balik dalam badan kita supaya virus tu boleh menjadikan antibody lah, merangsang antibody, bukan merangsang antibody, supaya antibody kita ada untuk melawan kalau virus tu masuk. Jadi virus yang boleh masukkan tu adalah virus yang dah dilemahkan ataupun dimatikan. Sebab tu ramai orang tak nak ambil vaksin ni, sebab dia orang ingat ke virus tu virus yang bahaya dia masuk, tapi sebenarnya virus tu telah dimatikan sebenarnya. Okey, vaksin ialah sedia organisma penyebab yang telah dilemahkan atau dimatikan. Ini yang dikatakan vaksin tu apa? Sebab dia memang tu je ubat dia. Nak sembuhkan penyakit tu memang kena ambil vaksin. Vaksin tu memang kena dihasilkan daripada organisma tu juga, daripada penyebab tu juga. Tapi kita dah lemahkan dia, kita matikan dia. Dia tak boleh guna benda lain. Sebab vaksin ni dia adalah tertentu, dia tidak boleh vaksin ni untuk semua benda. Tak. Kalau sakit ni je lah. Kita tengok sekarang pun vaksin ada banyak jenis. Kan? Macam-macam jenis. Daripada China ada, daripada macam-macam lah, daripada negara luar.
Sebab semuanya dicipta jadi daripada berbagai-bagai kajian. Okay, jadi vaksin ni sengaja disuntik ke dalam badan untuk merangsang badan menghasilkan antibodi. Ni yang saya cakap tadi tu. Untuk menghasilkan antibodi terhadap antigen yang sebenar yang mungkin menjangkiti badan. Jadi vaksin ni sepatutnya kita suntik sebelum sakit, bukan selepas dah sakit. Maksudnya kita sediakan badan kita antibodi ni supaya melawan penyakit. Jadi kalau antigen tu masuk je, antibodi kita dah ada. So vaksin ni bukan serta-merta kita boleh terus lawan sakit tu. Dia kena develop dulu, dia kena bina dalam badan dulu. Maksudnya kita dah ada pertahanan dalam badan. Bila antigen tu katakan virus COVID-19 tu masuk, dia dah terus boleh bunuh. Boleh kawal lah. Itu sebenarnya. Jadi sebenarnya vaksin ni adalah untuk mencegah, bukan untuk membunuh lah. Dia kena ambil awal. Sebab tu digalakkan untuk ambil suntikan vaksin. Banyaklah macam awak lah dapat suntikan vaksin ni. Tak semestinya virus COVID-19 tu awak daripada kecil. Awak dapat suntikan kan masa kecil, macam-macam suntikan. Awak dapat BCG, awak dapat untuk demam campak, dapat awak bawa awak pergi klinik. Berapa bulan sekali ada dos-dos dia kan. Untuk elakkan penyakit-penyakit ni lah, penyakit kacing gigi dan sebagainya. Untuk suntikan tetanus nanti kita belajar lah secara detail. Jadi keimunan aktif ni sebenarnya, keimunan aktif ni maksudnya adalah merangsang badan kita untuk menghasilkan antibodi sendiri. Jadi dia tolong sama ada kita dapat antibodi tu selepas kita sembuh daripada sakit ataupun melalui suntikan vaksin. Dia nak merangsang antibodi kita lah. Suntikan vaksin tu untuk merangsang badan kita menghasilkan antibodi untuk melawan penyakit. Bagaimana pula dengan keimunan pasif? Keimunan pasif ni, dia bukannya badan kita hasilkan sendiri. Kita dapat bantuan daripada luar. Antibodi tu kita dapat bantuan daripada luar. Yang pertama kita tengok keimunan yang diperolehi secara semula jadi daripada ibu. Ini daripada ibu ni contohnya penyusuan bayi lah. Sebab tu baby tu perlu disusu oleh ibu dia sekurang-kurangnya 2 tahun lah kan, untuk dapat antibodi yang secukupnya. Sebab antibodi tu kita dapat daripada susu ibu. Antibodi daripada ibu meresap melalui plasenta ke dalam aliran darah fetus. Plasenta ni lah masuk ke dalam darah fetus. Maksudnya daripada ibu tu dia sambungkan melalui plasenta pergi kepada fetus. Dia ada kaitan antara ibu dengan anak ni lah, melalui darah, aliran darah lah. Bayi menerima antibodi yang hadir dalam kolostrum. Kolostrum ni adalah susu ibu. Jadi penting penyusuan ibu tu sangat penting. Kolostrum ni susu ibu yang dirembes pada peringkat awal penyusuan. Pada peringkat awal penyusuan. Jadi awak kena bersyukur lah kalau awak dapat susu dari ibu awak tu. Sebenarnya ibu awak telah menyalurkan antibodi pada awak. Sepatutnya berterima kasih pada ibu awak lah, sebab awak telah dapat antibodi. Sebab tu baby-baby ni selalu susah nak diserang sakit oleh disebabkan dapat awal-awal lagi dah dapat antibodi daripada ibu dia lah. Jadi pemakanan ibu tu sangat penting lah semasa dia mengandung, semasa dia melahirkan anak dan sebagainya. Semasa dia menyusu anak dia tu, dia kena jaga pemakanan dia. Sebab apa yang dia makan tu, apa yang dia dapat tu akan dapat pada anak dia jugalah. Yang kedua, keimunan pasif ni melalui suntikan juga, tapi kita panggil suntikan antibodi tersedia. Maksudnya dia dapat bila sakit je kita suntik, terus hilang, lepas tu sakit kali kedua kita suntik lagi. Jadi antibodi tak ada dalam badan, tak ada dalam badan kita, tapi kita dapat daripada luar, hanya untuk menyembuhkan penyakit tu sementara saja. Lepas tu kalau dah sakit kali kedua, diserang sakit yang kali kedua, kena dapatkan suntikan lagi. Jadi antibodi yang sedia ada diperolehi daripada darah pesakit yang telah sembuh daripada penyakit. Ini yang dimaksudkan. Awak tengok gambar ni, keimunan aktif ni dia suntik suntikan vaksin lah ni. Masa baby lagi dah dapat suntikan vaksin. Keimunan pasif ni penyusuan ibu. Itu contoh lah. Dan last sekali nota kita adalah tentang perbandingan antara keimunan pasif dan keimunan aktif. Ni kena buat nota lah saya dah bagi dalam grup. Awak dah boleh buat. Nak macam mana kita tengok perbezaan dia. Perbezaan dia warna biru-biru ni. Kalau keimunan aktif ni, suntikan vaksin diberi sebelum seseorang dijangkiti penyakit. Itu yang pertama. Yang kedua, antibodi dihasilkan oleh badan sendiri. Yang ketiga, tidak memberi perlindungan serta-merta. Dan yang keempat, keimunan kekal lebih lama. Nak kita bandingkan pula keimunan aktif tu dengan keimunan pasif. Yang pertama, suntikan antibodi tersedia diberi sebelum atau selepas dijangkiti penyakit. Ini maksudnya sebelum dapat sakit ataupun selepas dijangkiti penyakit, dia boleh dapat lah, dia boleh disuntikan lah. Tapi dia sekejap je, dia tak akan kekal lama. Yang kedua, antibodi diperolehi daripada susu ibu atau melalui plasenta. Yang ketiga,
kebaikan nota yang ketiga untuk kemudian vaksin ni adalah memberi perlindungan serta-merta. Dia terus bagi perlindungan masa tu juga. Dia bunuh antigen tu masa tu juga. Tetapi masalah dia yang keempat ni adalah dia tidak kekal lama. Dia tak macam vaksin lah. Okey, kekal lama. Itu sahaja. Dan nanti lihat tugasan saya akan beri dalam grup lah, tugasan apa yang awak kena buat. Okey, itu sahaja. Terima kasih.